Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam sesi Jom Sembang Kerja Pilot ya. Sekali lagi sedikit ulang kaji. Yang ini adalah sesi dua hala. Saya akan cerita sedikit sebanyak tentang topik pilihan yang ada kaitan dengan kerjaya pilot, kerjaya juruterbang. Dan tuan-tuan dan puan-puan boleh bertanya soalan. Okay? Saya akan jawab jika saya tahu dan jika saya boleh jawab. Okey, maksudnya apa? Soalan yang berkaitan dengan Malaysia Airlines, syarikat yang saya bekerja dengannya, saya tak boleh nak jawab. Kalau soalan umum, okey, tentang aviation, tentang dunia penerbangan, tentang kapal terbang ke apa ke, itu insya-Allah jika saya tahu saya jawab. Tetapi apa yang khusus tentang Malaysia Airlines, mengikut SOP syarikat, okey, jadi yang itu saya tidak dapat, okey, tidak dapat menjawabnya. Baik, untuk siri yang ini, siri keempat ini, saya nak cerita tentang apabila pilot ni pun kena marah ataupun dibenci. Okey. Dalam pengalaman saya selama 30 tahun ni ada juga. Tapi tak adalah kena marah, kena benci teruk-teruk. Sebab passenger, para penumpang semuanya baik-baik, alhamdulillah kan. Maknanya mereka they voice their concern. Ataupun bertanya kenapa ke, kan. Jadi itu ini yang saya nak cuba jelaskan supaya tuan-tuan dan puan-puan dapat memahaminya. Baik. Kita mula sebelum penerbangan. Okey. Pernah tak tuan-tuan puan-puan sebelum nak pergi penerbangan, tiba-tiba kapal terbang tu rosak. Okey, kapal terbang tu ada, kita pakailah sebut rosak kan, kita sebut ada technical fault. So kita nampak engineer tengah perbaiki apa semua, delay 1 jam, delay 2 jam, delay 3 jam. Lepas tu nampak engineer pun kata okey apa gitu. Macam maknanya dah repair lah tu. Dah okey dah tu, dah boleh pergi dah tu. Tapi tengok-tengok lepas dah lah kita duk tunggu 3-4 jam dekat departure hall tu, balai berlepas. Kan. Kena pula aircon pun macam tak cukup power, panas duk tunggu apa semua tu. Tiba-tiba tengok pilot tu. Dia balik pula, pilot dengan co-pilot. Dia balik rumah. Amboi. Kata bang tu dah repair, dah bawa lah. Kenapa pula balik rumah? Kan. Marah ni. Why you running away from your job? Why aren't you doing your job? Mungkin itu yang tertanya-tanya. Mungkin itu yang menyebabkan pilot macam, aku rasa nak marah pilot ni. Kita duk tunggu apa sini, engineer dah bagi thumbs up, dah boleh apa semua tu. Kan. Kita nak pergi ada meeting esok ke, flight penting tu kan. Tiba-tiba balik rumah pula pilot ni. Boleh pula dia merajuk. Boleh pula dia tunggu, kita tunggu, kapal okey dia balik. Kan. Okay, mungkin pernah menghadapinya. Kalau belum pernah, bagus. Tapi standby, siap sedia kalau akan menghadapinya pada masa-masa akan datang. Ya. Okey, jadi yang sebab pertama pilot dibenci atau dimarahi ni ialah bila pilot balik rumah. Ni saya nak explain ni bila pilot balik rumah. Okey. Okey, pilot ni dia ada, kita panggil jumlah jam yang dia boleh kerja dalam sehari. Dan dia tak boleh overtime. Dan ini undang-undang international. Okey, maknanya bukan saja untuk pilot di Malaysia ke apa ke, tapi di Singapura sama, di Thailand sama, di US sama, di UK sama, di Europe sama, di Russia apa semua tu sama ya. Jadi they have their maximum duty time. Okey, maximum duty time. Dan duty time ni dia dikira berdasarkan pukul berapa mula bekerja dan berapa take off and landing dalam hari itu. Ataupun dikira berapa sektor. Maksudnya katakanlah anda berada di Miri. Di Miri, Sarawak, dan anda ambil penerbangan dari Miri ke Kota Kinabalu. Okey. Jadi kapal terbang pun sudah mendarat di lapangan terbang Miri. Okey. Kemudian diberi pengumuman ada sedikit masalah teknikal dan para jurutera, para mekanik akan membetulkannya. Kita tunggu tu lah tadi sampai 4 jam tu. Tunggu 4 jam. Alamak. Okey, tapi daripada balai berlepas tu nampak dah engineer kata okey. Tapi lepas tu nampak pilot pula balik. Kata dah okey dah.
Apa balik pula ni? Jomlah pergi. Kita tak tahu. Pilot tu, captain dengan first officernya, mungkin dia telah bekerja dari pagi, bermula di Kuala Lumpur pada pukul 8 pagi katakan. Dan mereka perlu membuat Kuala Lumpur ke Kuching, Kuching ke Miri dan Miri ke Kota Kinabalu. Jadi kita sebut ada 3 sektor. Okey, 3 sektor. Mereka mula bekerja pukul 7 pagi tadi, katakanlah jumlah waktu yang dia orang boleh kerja 8 jam. Okey, 8 jam. So daripada dia orang sampai di KLIA pukul 7 pagi, penerbangan berlepas pukul 8, sampai di Kuching pukul 9.45, kemudian transit sejam 20. Okey, kemudian Kuching ke Miri, Kuching Miri lebih kurang sejam setengah, sejam 20. Okey. Kemudian di Miri dah 4 jam. Jadi mereka ni sudah menghampiri waktu akhir. Waktu akhir mereka boleh kerja. Okey. Lepas tu bila engineer kata sudah okey. Okey tu satu lagi. Lepas tu engineer kena habis paperwork tau. Engineer kena pula tulis semua apa yang dia repair, apa yang dia buat. Dia bukan hantar bengkel, lepas tu orang tu buat okey apa. Tak, dia kena tulis apa dia buat semua tu. Ada prosedur apa yang dia tulis apa tu, supaya kalau lepas ini berlaku berulang balik kerosakan tu ke apa ke, engineer yang lain tengok tu tahu okey dia dah buat yang ni tak boleh. Maknanya kita kena cuba cara lain pula untuk perbaiki itu. So paperwork ni pun kadang-kadang 10 minit juga. Ya. Dan bila tengok 10 minit tu, juruterbang tu dia kira dari Miri nak pergi Kota Kinabalu lagi 1 jam. Kita punya duty time ni, duty time tu sudah nak habis. Tak boleh nak kerja. So ikut undang-undang udara memang tak boleh kerja. Jadi sebab itulah mereka terpaksa kita panggil step down. Okay? Bukan nak pergi holiday ke hotel, terpaksa step down. Okay? Jadi ini sesuatu yang terpaksa. Bukanlah pilot tu suka-suka nak balik rumah. Bukan pilot tu merajuk ke. Kapal terbang merajuk, balik Okay? Jadi bukan begitu. Dan di sini juga, tuan-tuan dan puan-puan kalau boleh faham ya, tuan-tuan puan-puan nak pilot yang apa nak kata bertenaga, mental dan fizikal untuk memandu pesawat tu ke, ataupun pilot yang sudah keletihan. Yang mana satu yang kita nak? Sebab bila adanya undang-undang tu boleh kerja 8 jam ke 10 jam ke 12 jam ke apa ke, mereka telah mengambil kira, kita panggil human factor. Pihak yang membuat undang-undang ni mereka telah mengambil kira manusia ni secara biasa dia boleh kerja berapa jam. Kalau penerbangan tu satu non-stop saja berapa jam. Kalau penerbangan tu satu, okay, macam tadi kan, take off, landing Kuching, take off, landing Miri, take off, landing Kota Kinabalu. Berapa jam dia boleh kerja? Berapa dia punya kadar keletihan, fatigue-nya tu. Okay. Jadi, bila telah diambil kira ni, kalau 3 take off and landing tu, katakanlah macam tadi, contoh tadi, 8 jam saja. Kalau pilot tu nak kerja lagi, maknanya dia mungkin kena kerja sampai 9 jam. Okay? Daripada Miri ke Kota Kinabalu sejam kan? Lebih kurang. So, kalau dia nak kena kerja lagi, dia kena kerja extra 1 hour. Itu kan sudah melepasi, sudah melebihi batas kebiasaan manusia bekerja. Okay? Dalam bidang pilot ni. Okay? Dalam bidang-bidang lain mungkin tak ada. Tapi pilot ni bukan nak kata manja. Lebih kurang manja lah tu. Okay? Bukan nak kata manja, tapi kita ada maximum time. Berapa kita boleh kerja. Okay? Jadi sebab itulah pilot balik rumah. Bukan suka-suka balik rumah. Bukan merajuk. Bukan gaji tak cukup ke apa ke. Bukan protes ke apa ke. Tetapi ada jumlah waktu yang kita boleh kerja. Dan bila sudah menghampiri waktu itu, nak tak nak terpaksalah step down. Okay? Step down kena. Dan bila tu ada juga waktu rehat tu. Kena ada 12 jam di hotel apa semua tu. Sebab tu kalau penerbangan yang lagi jauh, dia bawa extra pilot. Okey, macam kalau yang itu tu tadi penerbangan Boeing 737 kan. Kalau kita guna yang flight yang international tu, katakan dia KL pergi katakan Istanbul. Okey, Kuala Lumpur pergi Jeddah. Itu lebih kurang 10 jam. Okey, kalau 2 orang pilot dengan 1 take off and landing, paling lama 9 jam. Okey, jadi tapi KL pergi Jeddah ni 9,5 jam, 9 jam 45 minit macam tu. Sebab tu kena ada 3 orang pilot.
Jadi 2 kerja, lepas tu 1 rehat, 2 kerja, lepas tu 1 rehat, 2 kerja. Silih-silih berganti macam tu. Okey. Kalau Kuala Lumpur pergi ke London. Okey, Kuala Lumpur pergi ke London, penerbangannya lebih kurang 13 jam. Okey. Kalau 3 orang pilot, maksimum tak silap saya 11 jam saja. So nak pergi London ni dah 13 jam. So kena tambah seorang lagi, jadi 4 orang pilot. Jadi ada 2 bekerja, 2 berehat. 2 bekerja, 2 berehat. Jadi begitu. Ya, sebab dia adalah dia punya time-nya tu dan berapa jumlah pilot yang boleh ada. Okey. Jadi ini kita kata memang undang-undang. Okey. Overtime, nak kerja overtime ni boleh. Ada boleh dan dibenarkan sejam ke 2 jam ke gitu ke apa ke. Provided safety is not compromised. Dengan syarat. Kalau nak overtime, nak tambah sedikit, boleh dengan syarat kadar keselamatan penerbangan itu tidak terjejas langsung. Kalau terjejas, jangan pergi. Okey, katakan tadi contoh KL pergi Kuching, Kuching Miri, Miri Kota Kinabalu. Okey, katakanlah pilot tu dia ada boleh nak extend 1 hour, katakanlah. Tapi dia tengok ramalan cuaca di Kota Kinabalu diramalkan hujan. Ribut petih. Okey. Kemudian baca pula radar di Kota Kinabalu pula tidak berfungsi kerana tengah servis. Katakan. Ini extra workload ni. Not recommended to proceed to Kota Kinabalu. Kan? Jadi atas sebab tu mungkin mereka pun tidak mahu mengambil overtime itu. Jadi ada klausa, okay? Ada kurungan untuk overtime, tapi ada syarat-syaratnya. Bukan boleh suka-suka overtime. Okay, bukan suka-suka overtime. Dan pilot itu pun sendiri dia kena menilai dirinya. Mungkin tadi di Kuala Lumpur ketika berlepas pun ada ribut petih di Kuala Lumpur pukul 7 pagi tu kan. Landing di Kuching pun tadi ada ekstra kerja ke apa ke. Maka yang ekstra itu menyebabkan mereka rasa keletihan, extra workload. Extra workload. Maka atas dasar itu mereka tidak mahu. Mereka tidak mahu mengambil overtime itu. Okey. Tidak mahu mengambil overtime itu. Jadi ringkasnya pilot ni dia ada jumlah waktu yang dia boleh kerja. Okey. Dan kalau mereka turun bukan suka-suka nak turun, tetapi disebabkan mereka sudah menghampiri jumlah waktu yang maksimum, kalau nak buat lagi flight itu sudah tidak boleh lagi. Okey. Alright. So itu yang pertama, sebelum berlepas. Sekejap je ada soalan ni. Okey. Senario kedua. Okey, tadi sebelum berlepas. Sekarang tengah-tengah fly ni. Okey, sedang fly. Dan bila sedang flight, kita kalau kapal terbang tu dia nak tukar arah ke apa ke? Tukar highway di udara ke, atau nak mengelak cuaca ke, lazimnya kita panggil dia berubah arah tu 10 hingga 15 darjah saja. Okay, sikit saja turn. Tapi kalau turn banyak tu, ini something wrong ni. Something wrong ni. Why ada turning? Kena pula yang buat 180. Ni nak balik ke lapangan terbang yang baru berlepas tadi. We are turning back. Okey. Tapi pilot ni senyap. Dia bagilah tahu apa cerita ni. Dia orang ni lah. Bagilah tahu. Kan? Ataupun kita dalam flight, tiba-tiba kita dapat rasakan macam ada technical fault. Okey, kabin tu cerah, tiba-tiba kabin tu gelap. Okey, buka tingkap ada cahaya lagi. Tengah tengok movie tiba-tiba movie tu pun gelap. Ni benda ada yang tak kena ni. Okey, ada tak kena ni, ada electrical problem ni. Okey, sebagai contoh. Tapi tak ada announcement pun. Apalah pilot ni, cakaplah apa cerita. Lepas tu tengok dia dah mula turn pergi tempat lain. Ini dia tak pergi ke desi, katakan flight Kuala Lumpur pergi Jeddah kan, nampak dah turn. Ini ni macam nak pergi divert airport lain ni. Macam nak pergi mendarat di Madras ni atau ke Bombay ni, tak jadi pergi Jeddah ni, tapi senyap je pilot ni, apa cerita. Okey. Kadang-kadang boleh berlaku, dan kalau berlaku kelewatan pengumuman daripada kapten, bukan sengaja, bukan kapten duk baca majalah, bukan duk makan, okey tak.
Bila ada apa nak kata suasana yang technical problem ke apa ke, prioriti pertama sudah tentulah untuk mengurusi masalah itu terlebih dahulu. Bila semua dah under control dan kita pun dah decide sama ada boleh teruskan ke destinasi ataupun terpaksa divert, ubah ke destinasi yang lain, dah pilih, dah decide apa semua tu, barulah buat announcement. Kan? Saya bagi contoh ya, katakanlah kita ni dah bukan lagi dalam musim COVID-19, kita boleh ada tetamu datang di rumah. Jadi ada tetamu datang rumah, apa semua tu, sembang-sembang. Dan kita pun jemput, masa asalnya jemput pun kita jemput, jom makan sekali di rumah saya. So tengah duk masak-masak di dapur kan, tengah masak-masak, sambil tu layan tamu, sambil tu masak-masak. Lepas tu terlupa, yang duk masak tu dah macam dah lama sangat, dah mula rentung ke, asap dah mula naik, apa semua tu. Apa akan tuan rumah akan buat? Tuan rumah akan terus lari, uruskan yang tengah dah berasap apa tu ke? Ataupun, duduk ya, saya ada hal kejap. Okay, don't worry, I'll be back very soon. Sementara tu nak tambah air ke? Nak lagi ke? Fresh orange ke apa ke? Ke semua okey? Okey, nanti saya pergi dulu ya. Kan, nak jaga tetamu dulu ke? Atau terus pergi tengok dapur? Sebelum yang tu jadi hangus ke, api naik jadi besar ke apa ke? Kan, jadi bila emergency, the first priority is for us to manage the emergency first. Okay, and then assess situation whether we can continue or we have to divert. And then we inform the passenger. Kita bagi tahu penumpang, tadi perkara ini berlaku, sekarang under control. Okay, akan tetapi tidak dapat diteruskan ke destinasi kerana faktor keselamatan, atau masih boleh diteruskan ke destinasi seperti biasa. Kan, jadi dah bila diuruskan semua tu, barulah kita buat pengumuman. Okay. Jadi relax kejap. Okay. Bukanlah pilot tu dia apa nak kata tengah makan ke, tidur ke. Kan? Jadi dia nak uruskan dulu suasana tu, kecemasan besar ke, kecemasan kecil ke apa ke, biar dia uruskan dulu, biar dia fikir dulu sama ada selamat untuk terus ke destinasi atau kita kena pergi ke mana-mana lapangan terbang yang berdekatan. Kemudian baru dia buat announcement, tuan-tuan dan puan-puan, kita menghadapi sedikit masalah teknikal. Masalah itu telah pun dapat diuruskan, walau bagaimanapun suasana adalah tidak selamat untuk kami meneruskan penerbangan ke destinasi dan kita terpaksa mendarat di lapangan terbang yang terdekat, iaitu lapangan terbang Bombay. Okey, dan kita akan mendarat dalam masa 30 minit daripada sekarang. Saya minta maaf di atas masalah ini, dan setelah mendarat kita akan cuba uruskan bagaimana tuan-tuan dan puan-puan dapat meneruskan penerbangan ke destinasi. Sebagai contoh kan. Daripada buat announcement, kita ada kecemasan sekarang, tapi kejap lagi saya datang balik ya. Kejap. Saya ada hal ni. Lepas tu datang balik. Okey tuan-tuan dan puan-puan, kecemasan tadi telah diuruskan, tapi saya ni tengah fikir boleh teruskan ke tidak. Nanti saya datang balik ya, buat pengumuman lagi ya. Kan lagi pending, jadi alamak, Kapten pun berterabur. Macam mana tu? Okay? Sebagai contoh. Right? Sebagai contoh. Okay? Ini sebab kedua, kenapa pilot lazim dibenci ataupun dimarah. Kan? Maknanya passenger, penumpang pun macam, apa ni tak bagi tahu? Cepatlah bagi tahu. What is happening? Okay? Bukan saja tak nak bagi tahu. Maknanya kita uruskan dulu. Uruskan semua okey, baru kita buat pengumuman. Dan kita boleh bagi tahu apa yang berlaku, telah pun diuruskan dan sekarang ini kita boleh terus ke destinasi ataupun terpaksa mendarat di mana-mana tempat lain. Okey? Setakat ni okey? Alright. Tuan-tuan dan puan-puan mungkin selalu travel baik-baik saja kan? Jadi dalam pengalaman saya ni adalah juga penumpang yang macam, apalah pilot ni? Bukan nak cakap pun, apa pilot ni balik rumah pula? Bukan suka-suka balik rumah. Alright. So, kita telah bincang satu senario sebelum berlepas, satu senario dalam penerbangan, dan sekarang senario ketika nak mendarat. Ketika hendak mendarat. Ketika nak mendarat tu, apa yang lazimnya ialah pendaratan yang kita panggil hard landing. Okay? Atau landing yang keras sehingga sakit buntut. Apalah pilot ni tak reti landing kapal terbang. Berbom, macam tu sakit. Okay?
Okey, pernah berlaku, biasa berlaku. Biasa berlaku pada saya juga. Apa ni pilot ni tak pandai ke? Tak kerti landing ke? Okey. Jadi ada penjelasannya. Okey. Bila kami pilot hendak membuat pendaratan, walaupun landasan itu panjang dan sangat lebar, kita punya target untuk kita panggil touchdown. Touchdown tu bila tayar tu menyentuh landasan, dia bukan boleh suka hati mana-mana tau. Okey, bukan boleh suka hati mana-mana saja. Tapi sebaliknya, kita ada yang apa disebut sebagai touchdown zone. Maknanya landasan tu panjang, tapi kita kena mendarat ke di sini. Kena mendarat di sini, betul-betul di tengah. Kita panggil center line. Dan touchdown zone, kalau tengok landasan tu, boleh nampak dia punya garisannya tu lain sikit. Kena mendarat di situ. Kenapa kena mendarat di situ? Ianya adalah kerana faktor-faktor keselamatan. Kita macam tu. Walaupun landasan tu panjang, bukanlah boleh, okeylah saya nak mendarat tengah-tengah sinilah, nak mendarat ujung sinilah, suka hatilah nak biar. Tak. Walaupun panjang, macam di KLIA, sangat panjang. Di landasan lain pun sekarang ni dah panjang dah. Di Kuching, di Penang, di Kota Kinabalu dan sebagainya, semua dah panjang dah. Okay? Tapi tetap kena mendarat kat sini, Kak. Kena touchdown di sini juga. Kena touchdown tengah-tengah. Jadi pilot, prioriti dia, keutamaan dia bila hendak mendarat ialah kapal terbang tu mendarat pada zon yang dikendaki ia mendarat. Dan juga di tengah-tengah rail. Walaupun landasan tu lebar betul. Sangat lebar untuk Airbus 380. Kan Airbus 380 tu besar. So dia kena landasannya lebar. Ini bawa 737, ni bawa A320. Tak, kita duduk tengah-tengah juga. Tak ada nak duduk tepi-tepi. Jadi itu prioriti kita. Okey, mendarat di zon pendaratan dan juga di tengah-tengah. Kemudian baru datang prioriti nombor 3. Cuba membuat pendaratan yang paling selesa. Okey. Tapi our first two priority is landing on the touchdown zone and on the center line. Third priority, bonus kalau dapat, okey, ialah membuat pendaratan yang kita kata selesa. Okey, grizzle ke, smooth landing, apa semua tu. Jadi yang ini yang ketiga. Okey, kebanyakan penumpang dia menilai pilot ni bagus ke tak landing dalam faktor ketiga ni. Padahal bagi kami pilot, yang ketiga ni yang terakhir. Yang dua ni yang paling penting itu. Sebab dia ada faktor keselamatannya. Yeah? Jadi yang ketiga ni bagi kami bonus. Kalau tak dapat, tak apa, asalkan yang dua ni dapat. Kalau kami dapat buat pendaratan yang selesa, tapi yang dua ni tak ada, maknanya landing bukan kat tengah-tengah, tapi kat tepi runway tu. Ataupun landing bukan di zone yang kita patut touchdown, tapi dia terkeluar tengah-tengah runway landing. Passenger mungkin, wah, baguslah landing dia. Tapi kita sebagai pilot, I'm not satisfied. That is a poor landing. Okay, sebab mendarat di tengah runway, bukan di tempat di mana ia patut mendarat. Okey, jadi kenapa nak kena fokus dua ni adalah faktor keselamatan, dan ada kita kata kadang angin kuat, kadang kerana cuaca, kadang kerana faktor-faktor lain di mana kita memberi fokus yang tinggi kepada ni sampai yang ketiga tu, pendaratan yang selesa tu macam tak apa, asalkan dua ni dapat, asalkan selamat dan kita kata safety first kan. Safety is always number one. Comfort, it is important, but number two. Bila landing keras tu, hard landing tu, bukan penumpang saja sakit buntut, kami pilot pun sakit buntut juga. Kan kami pun nak landing selesa juga. Tetapi ada dua prioriti lain yang kami perhatikan terlebih dahulu, barulah yang ketiga itu, yakni pendaratan yang selesa, pendaratan yang baik. Okey. Jadi itulah, kena pula kadang-kadang landasan tu pendek ke, ada angin, kita panggil tailwind ke. Jadi kita memang kena buat, kita sebut firm landing. Memang kena buat firm landing. Okey. Dan kalau landasan itu basah, baru lepas hujan ke apa ke, kita nak confirm firm touchdown. Okey. Bila landing tu, firm landing, kalau duduk dekat sayap kapal, nampak tak ada benda yang naik? Kalau kita duduk angkat terbang kan, bila dah mendarat tu, dekat sayap tu, atas sayap tu ada benda naik.
Itu benda tu dia akan naik bila kita touchdown, bila roda tu dah berpusing, sikit naik. Tapi bila oleo ataupun suspension tu telah kompres, dia naik lebih lagi. Bila dia naik lebih tu, fungsi dia ialah membatalkan cancel lift. Cancel lift. Kok BM nak sebut apa ni ya? Okey. Sayap tu dia punya design tu bila ada angin, kan, kapal terbang bergerak, ada airflow, dia bagi lift kapal terbang nak naik. Tapi bila mendarat, kita nak kapal terbang tu duduk atas landasan. Jadi benda tu naik supaya angin yang airflow tu akan terganggu dan tidak ada lagi daya mengangkat, tidak ada lagi lift dan kapal terbang itu akan duduk sepenuhnya di atas landasan. Jadi bila dalam suasana hujan lebat, suasana landasan yang basah, bukan sekadar basah, kita panggil ada more than 3 mm of water. Lebih kurang begitu. Kalau kita pergi ke Narita, ke Beijing, ke Europe, ke United Kingdom, kadang-kadang ada salji. Jadi kita nak kena buat firm landing supaya tidak tergelincir pergi tepi ke apa ke. Jadi ada suasana tu juga memang sengaja. Memang sengaja nak buat landing yang rasa kasar begitu. Kenapa? Supaya kapal terbang tu duduk betul di atas landasan, atas sayapnya tu keluar, terbuka dia punya spoilers itu, daya angkat di sayap dibatalkan dan graviti akan menarik kapal tu sepenuhnya duduk atas landasan. Duduk baik-baik atas landasan. Jangan tergelincir keluar. Jadi itu penjelasannya ya, itu penjelasannya sekadar yang saya boleh untuk memberi kefahaman. Jadi ada dua sebab. Jadi ringkasnya ada dua sebab kenapa landing itu kasar atau landing itu rasa keras, sakit buntut. Pertama ialah kerana nak fokus. Kita, pilot fokus tentang mendarat di zon pendaratan, tengah-tengah runway. Kemudian, barulah memberi fokus kepada faktor keselesaan. Smooth landing kita panggil. Tapi ada kalanya keadaan cuaca ataupun keadaan landasan menyebabkan kita memang kena buat landing yang pendaratan yang kasar. Firm landing ya. Memang kena buat firm landing, sekali lagi atas faktor keselamatan. Jadi ini nak cerita, jangan marah pilot. Apalah pilot ni mangkuk betul landing, sakit buntut aku, balik ni nak kena urut. Sakit pinggang. Okey, bukan sengaja nak buat begitu, tapi ada sebab-sebabnya. Ya. Baik. Masih lagi ada sebab kedua tentang landing yang kadang-kadang penumpang tak puas hati ke, marah pun ada. Saya pun ada pengalaman juga, ialah apabila nak buat pendaratan, tiba-tiba tak jadi mendarat. Aborted landing. Ataupun kita panggil sebagai go around ataupun miss approach. Kan? Dan bila dah go round itu, kapten akan buat pengumuman. Kami tadi terpaksa membatalkan pendaratan disebabkan oleh cuaca yang tidak bagus. Ada penumpang pula. Apa cuaca tak bagus? Aku nampak runway. Kok tingkap sebelah ni nampak runway? Saya pernah mengalami macam tu. Dia bagi tahu kepada stewardess pun, lepas tu bagi tahu saya, kapten, penumpang kata apa sah pula cuaca tak bagus. Dia kata dia nampak landasan tu. Ada contoh lain, saya pernah pergi ke Beijing. Cuaca buruk. Dan kita kena pusing, kita kena hold, kita sebut. Kita pusing di atas bandaraya Beijing sebab landasan, sebab airportnya di pinggir Beijing. Sedang pusing sementara tunggu cuaca bertambah baik. Katakan hujan lebat, sekejap lagi nanti kuranglah hujannya tu. Ada pula jenis penumpang ni yang jenis tak nak ikut, dia on handphone. Bila mungkin pada ketinggian itu dia dapat kontak kawan dia, family dia kat Beijing tu. Family dia pula kata, tak, cuaca bagus je, tak ada apa. Dia pun tengok tingkap, nampak bangunan, nampak jalan raya semua okey je. Apa pula cuaca buruk? Kan, sebab kadang kita pun tahu kan, kalau kita tengok hujan lebat kat tempat situ, dekat rumah kita ni okey saja. Jadi pada saat itu hujan lebat di landasan di Beijing International Airport, di bandar Beijing tu sendiri okey. Kan. Jadi it is not as simple as that.
Kadang landasan tu okey, Bandaraya Beijing yang hujan lebat. Kan? Jadi kadang ada penumpang ni yang tell your captain, weather is good, why is he not landing? Kan? Kita pun nak land juga, bukan tak nak landing. Tapi ada faktor-faktor keselamatan. Sebagai contoh ya, yang saya kata kita landing tapi membatalkan pendaratan, itu berlaku kadang-kadang kerana angin yang lebih kuat daripada biasa. Okay, angin lintang. Okay, crosswind, angin lintang. Bila penumpang tu kata dia dapat lihat landasan ditingkap, maknanya dia duduk, dia nampak landasan ditingkap. Maknanya kapal terbang tu bukan lagi lurus begitu. Kapal terbang tu dia macam ni. Okay, kapal terbang tu dia macam ni. Berarti ada angin yang kuat dari kiri menyebabkan kapal terbang tu macam tu, crosswind. Sebab tu dia nampak landasan di bawah. Sebab kalau kapal terbang ni straight, landasan betul-betul di bawah, kan, batu tak jadi mendarat, dia tak akan nampak landasan di bawah tu. Jadi ada kita sebut crosswind ataupun angin lintang. Kadang-kadang di lebuh raya pun kalau kita memandu ke selatan, ya, saya ni di Shah Alam, kalau memandu ke arah Melaka tu pun ada kawasan angin lintang kan. Okay. Saya ada kita panggil windsong tu, memandu lebih hati-hati, kelajuan pun kena dikurangkan, apa semua tu. Jadi bagi kami yang memandu kapal terbang ni pun, kapal terbang itu pun ada, kita kata, limit, ada had, banyak mana angin lintang yang boleh. Jika angin lintang tu melebihi had yang bolehkan, had yang dibolehkan untuk pendaratan yang selamat, maka jika ia exceed the limit, kita terpaksa membatalkan pendaratan. Okay, abort the landing, do a miss approach or do a go round. Okay, bukan suka-suka nak go round. Bukan suka-suka, tak. Kita pun nak mendarat situ juga. Tetapi atas faktor keselamatan, atas angin yang kuat. Okey, kadang-kadang angin tu bukan lagi tepi, tetapi dari belakang. Kita panggil tailwind. Dan tailwind ni bahaya. Sebab katakan kapal terbang itu sedang melakukan pendaratan pada kelajuan 130 batu nautika. Okey, 130 knots. Alright. Kemudian ada pula angin yang tolak dari belakang. Angin itu dengan kelajuan 20 knots. 20 nautical mile per hour. Okey, 20 knots. Maka kapal terbang kelajuannya 130, tapi ada angin tolak dari belakang 20 knot, maka kelajuan dia kalau ikut kiraan di tanah ialah 150 km sejam, 150 batu nautika sejam. Maka itu sebenarnya sangat laju. Boleh tangkap tak? Boleh tangkap. Okey, kapal terbang tu saya tak ada contoh lah. Okey, jumpa Allen Key pula kat sini. Okey, LK, ini kapal terbang lah katakan. Kapal terbang ni nak mendarat. Dan kapal terbang ni kelajuan dia ketika mendarat ialah 130 batu nautika. Tapi disebabkan kapal terbang ni di atas udara, diambil kira juga kelajuan udara. Katakan pada ketika itu kelajuan udara ialah 20 batu nautika, tetapi dari belakang yang menolak, kita panggil tailwind, dari belakang. Maka kapal terbang ini dia akan menjadi lagi laju. Dan lagi laju 130 campur 20 tadi jadi 150 batu nautika sejam. Okey, kena pula kapal terbang ni dia punya limit tailwind hanya 10 batu nautika. Maka dah lebih limit, tak boleh teruskan. Kalau diteruskan juga, kenapa? Ada risiko apabila mendarat ia akan terlajak keluar daripada landasan. Pernah dengar tak insiden-insiden di mana kapal terbang yang mendarat, lepas tu dia mendarat tapi terkeluar landasan tu, masuk rumput, pergi langgar rumah ke apa semua tu. Itu salah satu sebab yang utama ialah kerana bila mendarat ada angin yang kuat daripada belakang yang menolak tailwind. Jadi kapal terbang tu menjadi laju, bila dah mendarat dia tak cukup untuk brake. Tak cukup untuk brake sampai dia pun terlajak keluar. Itu satu lagi sebab juga. Jadi kapal terbang tu bila dia sedang dalam proses nak mendarat, dinilaikan juga angin lintang macam mana, angin dari belakang macam mana. Kalau angin lintang berapa limit dia. Okey, simpan Allen Key ni. Okey, angin lintang dari tepi berapa batu nautika, angin dari belakang berapa nautika. Jadi benda-benda tu diambil kira. Kalau tengok melebihi had yang dibenarkan, maka tak boleh mendarat dan perlu kita panggil membatalkan pendaratan itu. Maknanya kita commence a
miss approach. Itu sebabnya je. Jadi bukan suka-suka tak landing, bukan suka-suka tak nak landing, bukan suka-suka macam nak fly lagi lama ke apa ke. Tetapi apa nak kata, ada faktor-faktor yang menyebabkan kita tidak boleh mendarat, tidak selamat untuk mendarat. Okey. Dan di sini, sebab yang itu tu saya beberapa kali ada pengalaman yang saya cerita yang bila kita membatalkan mendatang penumpang kata nampak airport, penerbangan saya tu yang di Beijing tu, penumpang telefon family dia, family kata no not raining, kan. Yalah, not raining at your house, raining at the airport, kan. But first of all, you are not supposed to switch on your phone, kan. It will affect the communication, ada frequency clash apa semua tu. You are not supposed to do that. Okay. Jadi benda-benda macam ni memang jadi. Okay. Tapi tak apalah, penumpang pun mereka pun mungkin lah, nak bagi tahu lah kan, nampak runway tak hujan apa begitu. Okey, tak apa kan. Tak adalah marah balik. Okay. Tak adalah marah balik. Okay. Okey, lepas tu menyebut tentang angin kuat ni ya. Ada satu aksiden yang agak menarik yang saya nak kongsikan, yang berlaku pada Ogos tahun 1999. Ogos 1999 melibatkan sebuah pesawat yang namanya MD-11, McDonnell Douglas model 11. McDonnell Douglas ni dia telah bankrupt dan kemudian telah dibeli ataupun diambil alih oleh Boeing. Jadi kapal terbang ini dia hendak membuat pendaratan di Hong Kong International Airport. Time tu Hong Kong pun sudah ada airport yang baru. Tetapi Hong Kong baru saja dilanda oleh taifun. Dan taifun tu masih ada berhampiran dengan Hong Kong. Dia di north east of Hong Kong, masih ada lagi. Lalu mereka cuba membuat pendaratan dalam suasana angin yang kuat ya. Dalam laporan diceritakan anginnya ialah antara 28 gusting 36 knots. Gas tu maknanya, macam mana nak sebut gas? Angin tu dia tak steady lah. Dia ada kuat sikit, dia turun balik. Betul, kuat sikit, dia turun balik ya. Angin tu 52 hingga 67 km sejam. Dan komponen angin lintang, crosswind komponen angin lintang ialah 33 knots, 33 batu nautika sejam. Sementara pesawat MD-11 tu, dia punya tested limit, demonstrated limit ialah 35 knots, 35 batu nautika sejam. Mana sangat dekat dengan limit. Kapal terbang nak mendarat, macam saya kata, ada angin dari tepi. Dan angin tu ialah 33 batu nautika sejam. Sementara kapal ni, certification dia ialah sehingga 35 batu nautika sejam. Crosswind factor yang boleh, crosswind limit. Betul-betul cukup, tapi masih lagi betul-betul dekat limit tu. Apabila mereka mendarat di landasan 25 kiri, 25 left di Hong Kong, mereka mendarat tapi disebabkan angin yang kuat, dan juga mereka mendarat, ada insiden tayar pecah apa semua tu, kapal terbang itu terbalik. Kapal terbang tu betul-betul terbalik. Dan berhenti di rumput di tepi runway, tetapi dalam keadaan terbalik. Kemudian terus terbakar. Tapi disebabkan oleh hujan dan angin kuat dan juga AFRS Hong Kong yang bagus. Airport Fire and Rescue Services. Cepat dia orang keluar. Bomba kan. Tapi tak boleh laju sangat. Macam saya cerita dalam sesi lepas kan, laju-laju pergi langgar penumpang pula. Mereka keluar dan mereka telah padamkan api. Tapi dalam flight itu, dalam aksiden itu, penumpang lambat keluar. Agak-agaknya kenapa? Boleh teka tak? Landing, terbalik, terbakar tapi di luar, telah dipadamkan. Tapi kapal terbang tu terbalik dan penumpang lambat keluar. Boleh teka tak kenapa? Ini satu insiden yang saya kira special juga ni. Ingatkan, bila nak mendarat, semua pakai tali pinggang, betul tak? Dan ini kapal terbang wide body, kita panggil kapal terbang besar, di mana bila duduk, ceiling tu tinggi ke atas. Dia bukan macam Boeing 737 ataupun Airbus 320, di mana agak kecil dan bumbung tu tak adalah tinggi sangat, tapi tinggi juga. Tapi ini kapal terbang yang besar, di mana dia besar gitu. Kalau kita duduk di mid cabin,
Bukan di tingkap tapi di tengah-tengah, dia paling tinggi kat situ. Okey, bila semua orang dah pakai tali pinggang, kapal terbang terbalik, you nak keluar macam mana? Sebab kalau you buka tali pinggang, you akan jatuh atas kepala, lepas tu leher patah. Kemungkinan besar leher patah ataupun some back injury ke apa ke. Jadi dah macam tu, kalau saya pun sendiri macam tu, macam terfikir, aku nak keluar macam mana ni? Tali pinggang ada, memegang kita di kerusi. Buka tali pinggang tu, berdebum. Tadi hidup, sekarang mati. Okay? Special tu. Okay, special. Okay? Jadi kapal terbang tu terbalik, penumpang semua okey. Alright. Total semua 315, termasuk anak kapal. Penumpang 300, anak kapal campur pilot semua 15. So 315 yang meninggal dunia hanya 3. Yang lain-lain semua dapat diselamatkan. Ada light injury, ada severe injury, okey. Tapi yang specialnya tu bila kapal terbang tu terbalik. Okey, cuba tuan-tuan dan puan-puan fikirkan, atau bila-bila naik kapal terbang kan, tengah duduk tu kan, kalau kapal terbang ni terbalik, dia ikut sini. Kalau aku buka tali pinggang, aku jatuh tu kepala. So, how are you supposed to escape? Cuba fikir-fikirkan. Kita harap tak berlaku. Tapi kalau berlaku, macam mana agaknya hendak kita nak buka tali pinggang dan keluar dengan selamat. Macam mana agaknya, ya? Jadi, itu pentingnya kita perhatikan banyak mana angin lintang ataupun angin dari belakang. Okay? Crosswind factor, tailwind factor. Okay? Jadi ini perkara-perkara yang diambil kira oleh pilot ketika dalam proses hendak mendarat. Okay? Okay? Bukan nak mendarat tu sama kita tengok, cantiklah Kuala Lumpur, airport cantik. Tak, banyak benda lain yang sedang dianalisa oleh pilot ketika hendak buat pendaratan. Jadi itu beberapa sebab yang common reason why passengers is not satisfied with pilot. Okay? Beberapa sebab lazim kenapa sebahagian penumpang tidak berapa gembira dengan pilot ataupun nak kata dibenci ke, dimarahi ke. Itulah beberapa sebabnya, ya. Yang lazim, ya. Sebelum berlepas, okay, pilot balik. Kenapa? Sebab dah dia punya duty time dah maksimum. Okey. Okey. Ketika dalam penerbangan terpaksa pusing tu, lambat buat pengumuman. Kenapa? Sebab dia nak uruskan dulu kerosakan yang berlaku tu. Okey, dah semua settle tu baru boleh buat announcement. Macho sikit. Kan kita sekarang apa pilot buat announcement macam ni? Dan juga bila mendarat, ada sebab kenapa pendaratan itu agak kasar, hard landing. Ada sebab kenapa pendaratan itu tidak jadi dilakukan, ya. Sebab terpaksa kita panggil membatalkan pendaratan itu ataupun go around ataupun miss approach yang kita sebut, ya. Okey, baik. Itu saja yang saya nak cerita. Sekarang saya buka pada sesi soal jawab. Tapi sebelum tu, ya, saya telah mendapat dua soalan awal-awal lagi. Jadi saya nak terangkan yang itu dulu. Soalan pertama, macam mana saya boleh tenang di udara? Tidak gelabah ke? Okey. Jadi sebenarnya dalam semua kerjaya pun, bukan pilot ke apa ke, bila mula-mula tu memang gelabah. Mula-mula tu memang gelabah, tapi bila sudah ada banyak pengalaman apa semua tu dan kita pun faham bagaimana faktor cuaca, kita pun faham bagaimana kapal terbang itu, how the aeroplane behaves in such a weather. Jadi dengan pengalaman itu kita dapat memperolehi keyakinan dan dengan situ tak adalah kata tenang, tapi under control. Okay? Under control kita sebut, ya. Sebab itulah penting dalam kokpit itu, okay, ada seorang kapten, ada seorang first officer. Kapten itu yang ada banyak pengalaman dan dia sepatutnya tenang dan under control bila dalam suasana cuaca buruk apa begitu. Dan bagi seorang first officer itu, mungkin sebab dia muda lagi, dia baru lagi, mungkin dia gelabah. Tapi dia sendiri sedang menimba pengalaman sehingga kemudian bila dia pula yang jadi kapten, dia pula lah yang akan tenang. Sebab dia telah melalui, sudah ada pengalaman apa semua tu. Dan kemudiannya, bila dia pula jadi kapten, akan ada co-pilot baru. Co-pilot baru itu pula yang gelabah ke apa ke. Sebab tu pilot, bila dia dah lulus daripada akademi penerbangan, di Melaka ke, di Kota Baru ke, di Langkawi ke apa, dia tak terus jadi kapten. Dia jadi co-pilot terlebih dahulu.
Okey, dia menimba pengalaman. Okey, kita kapten ni pun masih lagi menimba pengalaman. Tapi sudah ada banyak pengalaman sebelum itu menyebabkan alhamdulillah under control, bukan nak kata tenang, under control sikit berbanding dengan kalau saya baru saja fly, baru saja mula kan, memang gelabah lah. Okey, dan itu yang pertama. Yang kedua, sebelum flight memang kita selalu berdoa kepada Allah agar penerbangan lancar, penerbangan selamat. Kita berdoa, kita berusaha yang terbaik dan kemudiannya kita bertawakal kepada Allah. Okey, bukanlah kata tak doa langsung, bukanlah kata tak tidak berusaha langsung. Okay, we pray for the best, we make an effort for the best, then we leave it to Allah Subhanahu Wa Taala. Alright. Soalan kedua tentang apakah air pocket. Ada orang yang bertanya tu, dia kata dia pernah mengalami air pocket yang agak teruk. Okay. Jadi air pocket ni satu istilah yang lazim digunakan, tapi sebenarnya dalam bidang aviation ataupun meteorologi ni ia kurang tepat. Sebab kalau air pocket ni ialah satu kawasan tu tak ada udara, macam tak ada udara menyebabkan keterbang tu jatuh. Keterbang tu jatuh beberapa kaki atau mungkin beberapa meter ke 10 kaki ke apa ke. Kita rasa keterbang tu jatuh. Rasa badan semua naik. Kalau makan tu pun baru dah terkeluar begitu kan. Sebenarnya bukan air pocket. Tetapi udara ni dia ada, kita panggil arus ke atas, arus ke bawah. Updraft, downdraft, updraft, downdraft, ya. Udara ni bukanlah dia tenang saja. Okey, bila kita di atas hanya di 30 kaki, 35,000 kaki, 40,000 kaki, ada arus udara, kita panggil jet stream. Kita ada updraft dan downdraft, ya. Okey, kita ada udara tu yang dia macam wave, mountain wave ke apa ke. Dan bila kapal terbang sedang bergerak laju, okey, 800, 900 km sejam, ada updraft, downdraft yang sedikit pun dia akan terasa begitu. Dia akan terasa. Dia seumpama kita sedang bawa kereta, ada pothole, ada lubang, kita gergung sekejap. Dia banyak tu je. Dia bukanlah lubang betul sampai jatuh ke dalam tu. Dia begitu saja. Okey. Bolehkah ia diramalkan? Susah. Okey, susah diramalkan sebab selalunya updraft, downdraft ni dia melibatkan udara saja. Dan kita punya weather radar cuaca. Okey, dia dapat mengesan awan. Dia dapat mengesan kadar goncangan dalam awan. Tapi kalau clear air turbulence, ada updraft, downdraft dalam clear air turbulence tersebut, dia tidak dapat kesan. Okey. Jadi ia kadang-kala susah untuk diramalkan. Sebab tu yang ia kadang-kadang boleh berlaku saja. Okey, boleh berlaku saja. Jadi itu sebenarnya air pocket. Okay, setepatnya bukanlah air pocket tetapi suasana udara yang seperti naik turun. Jadi bila terbang laju, terbang tu pun terasa turun sikit, terasa naik sikit apa begitu. Ya, itu yang menyebabkan kita terasa. Jadi selalulah bila sedang duduk dalam pesawat, pakai tali pinggang keselamatan. Okey. Ikut arahan yang ada, ada simbol keluar situ tu, bukan suka-suka tu. Okey, ikutlah arahan itu supaya kita selamat dalam penerbangan kita. Okey. Saya tengok soalan apa yang ada keluar. Okey, alat-alat high-tech ni bila nak tengok soalan je dia hilang. Okey. Kapten komen tentang SpaceX guna Starship sebagai future commercial flight. Is it a game changer? Bagaimana masa depan? Okey. Possible game changer. Bagaimana masa depan? Saya pun tak tahu sebab masa depan dalam bidang aviation ni memang gelap sekarang ni. Okey, memang masih gelap lagi. So bagaimana SpaceX itu sesuatu yang kita perhatikan, ya, sesuatu yang baru, sesuatu yang diperhatikan. Tapi nak kata game changer bagaimana masa depan Boeing dan Airbus, yang itu saya tak dapat nak ramalkan lagi. Saya tak dapat nak ramalkan. Mungkin ia game changer, mungkin ia berganti, mungkin selepas zaman saya ke apa ke, yang itu saya pun tak tahu sangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Kapten, diet pemakanan penting tak bila jadi pilot? Boleh kongsi tak apa diet Kapten? Diet pemakanan ni penting sebab pilot ni, kalau kita nak kerja pilot dan kita nak kerja sampai pension, yang faktor pentingnya ialah kesihatan. Okay? Sebab kalau dalam kerjaya lain, kalau saya kesihatan ada kekurangan ke apa ke, saya masih boleh kerja. Tapi sebagai pilot ni dah mungkin tak boleh kerja. Okey. Walaupun ada, kita kata sekarang ni with modern medicine apa semua tu, dulu kalau high blood pressure tak boleh kerja. Sekarang high blood pressure within certain limit boleh kerja. Kalau above certain limit tak boleh, kena rehat seminggu ke apa ke kan. Jadi pemakanan tu penting supaya saya ni kekal sihat. Sebab saya plan nak kerja sampai ke pension insya-Allah. Jadi saya jaga makan supaya dah blood pressure within normal, kolesterol within normal, apa semua tu ya. Jadi sebab tu juga sebagai contoh, saya tak bersukan, saya tak pergi main bola sebab takut ada injury ke apa ke, nanti lepas tu tak boleh pula nak kerja. Okay. Saya bersenam, tapi bersenam seorang-seorang lah atas treadmill, seorang-seorang ke atas elliptical trainer ke apa ke, seorang-seorang je. Jadi risk of injury is much less. Risk of injury is much less compared to kalau saya pergi main bola ke, pergi main rugby ke apa ke kan. Okey, soalan lain, SpaceX sudah, pemakanan sudah. Biasanya pilot yang sama buat penerbangan pergi balik ke? Okey. Kalau tempoh waktu pergi balik tu dalam our flight time duty time limit, maknanya boleh. Okey, katakan tadi saya bagi contoh 8 jam. Okey, 8 jam duty bekerja. Okey, katakan saya buat penerbangan Kuala Lumpur Kuching Kuala Lumpur, boleh lagi tu, masih dalam masa 8 jam. Kan, sebab Kuala Lumpur Kuching sejam 40, transit sejam, lepas tu sejam 40 balik. Masih dalam masa 8 jam, okey lagi tu. Kalau saya buat Kuala Lumpur pergi Kota Kinabalu, Kuala Lumpur Kota Kinabalu 2,5 jam, kemudian transit sejam di sana, kemudian terbang balik 2,5 jam. Jadi 5 jam campur transit sejam, 6 jam. Okey, masih dalam tempoh masa 8 jam. Boleh lagi tu. Katakan saya buat penerbangan Kuala Lumpur pergi Narita. Kuala Lumpur pergi Narita 7 jam. Tapi nak patah balik tak boleh. Sebab 7 jam, transit sejam sana, nak patah balik 7 jam tak boleh. Kan dah lebih masa. Jadi terpaksalah bermalam di Narita. Jadi pergi balik tu boleh ke tak bergantung kepada duty time. Okey, kita punya, macam mana nak sebut kat bahasa Melayu? Tempoh masa yang dibenarkan kita bekerja pada hari itu. Okey. Kalau pilot balik awal, sedangkan ada lagi slot penerbangan, ada pilot lain standby? Okey, kalau di lokasi yang kita kata yang memang ada pilot base di situ, maka pilot tu dia boleh mengganti. Okey, katakanlah, okey, tadi saya buat contoh apa? Kuala Lumpur ke Narita. Kuala Lumpur ke Narita lebih kurang 7 jam. Dan duty time, tempoh masa maksimum nak kerja 8 jam. Tapi di Kuala Lumpur, kapal terbang tu ada masalah teknikal. Okey, 7 jam. Okey, penerbangan 7 jam. Duty time 8 jam. Maknanya kita boleh ada buffer 1 jam je. Maknanya kerosakan itu mesti diperbaiki dan siap semua paperwork apa dalam masa 1 jam. Okey, katakan 1 jam tak dapat siap. Jadi pilot yang asal tu terpaksa balik, dan sebab di Kuala Lumpur, jadi syarikat akan menghubungi pilot lain untuk ambil alih penerbangan tersebut. Sebab ini di Kuala Lumpur kita ada pilot. Tapi kalau ini berlaku di Narita, katakan di Narita, sama juga penerbangan Narita balik Kuala Lumpur 7 jam. Tempoh masa maksimum kerja 8 jam. Kapal tu rosak di Narita. Okey. So nak repair 2-3 jam. Kalau 2 jam campur penerbangan 7 jam, 9 jam. Tak boleh kerja. Sebab balik maksimum boleh kerja 8 jam. Jadi pilot tu balik hotel. Tak ada pilot lain nak ganti. Dia kena rehat 12 jam. Kemudian datang balik. Maknanya 12 hours later datang balik untuk membuat penerbangan. Ini secara ringkasnya je, secara mudahnya. Jadi tempoh masa kerja tu memang penting ya, tempoh masa kerjanya tu. Diet, pilot.
Kapten boleh ceritakan tentang kapal terbang Concorde dan sebab ia dihentikan. Concorde ini satu kapal terbang yang tak silap saya kerjasama antara Perancis dengan UK, dan ianya memiliki kelajuan yang sangat tinggi, dan ia selalu buat penerbangan daripada Paris ke New York atau London Heathrow ke New York. Okey. Saya tak berapa pasti, tapi tak silap saya sebab ianya dihentikan kerana dia menggunakan teknologi yang sangat lama. Okey, sangat lama. Jadi apa nak kata, sebagaimana teknologi berkembang, safety factor pun dah semakin naik. Jadi bila dia masih menggunakan teknologi lama, dia punya safety factor tu macam masih tahun 70-an punya. Padahal kita dah ada banyak yang lebih canggih sekarang ni. Itu nombor satu. Nombor dua, sebab enjinnya pun jenis lama. Jadi teknologi lama, jadi dia menggunakan minyak sangat banyak. Menggunakan minyak sangat banyak. Macam ni lah. Kereta teknologi lama, pakai karburator apa gitu, dengan kereta teknologi yang baru kan. Jadi, dia lebih menjimatkan. Jadi, kos operasi sangat tinggi. Dan kemudian, akhir sekali ia dihentikan apabila ada satu insiden yang menyebabkan kapal itu crash, dan selepas itu ia terus dihentikan. Ya. Okey, Concorde pada satu masa lalu. Apa beza flying RNAV dengan RNP? Ni rasanya yang tanya ni pilot ni. Okey, dan yang bertanya lebih mengetahui daripada yang ditanya agaknya, ya. Okey. Okey. Ada apa-apa soalan lain? Jadi penerbangan akan delay dan penumpang akan tunggu sampai esok harinya sebab pilot tak ada yang standby. Ya, betul. Jadi penumpang pun akan dibagi hotel juga. Sebab pilot nak kena rehat 12 jam. Takkan penumpang nak duduk di balai berlepas departure hall tu 12 jam kan. Jadi pilot pun penumpang pun akan diberi hotel juga untuk tempoh yang sama, lebih kurang 12 jam itu. Jadi yang ini kan ringkasnya kan, airline business ni memang susah. Sebab you cannot predict bila nak rosak apa ke. Bila dah rosak tu, berapa lama nak repair, ada spare part ke tidak ke, macam mana ke. Jadi, susah je sebab dalam kerja airline ni, kalau tuan-tuan dan puan ada duit kan, nasihat saya jangan buka airline lah. Buka bisnes lain. Okay? Jual burger, jual nasi dagang, jual nasi lemak, jual bihun goreng. Okey tu. Buka airline business ni, you terdedah kepada risiko virus, you terdedah pada risiko cuaca, you terdedah pada risiko peperangan. Perang ni menyebabkan kos operasi penerbangan jadi lagi mahal. Sebab apa? Syarikat insurans akan menaikkan premiumnya, jadi lagi mahal. Okay? You terdedah pada faktor naik turun harga minyak, macam-macam lagi. Biasanya kat pesawat disediakan makanan. Apakah orang Muslim boleh makan makanan yang disediakan di dalam pesawat international? Okey. Kalau naik pesawat international, United Airlines ke, British Airways ke, Cathay Pacific ke apa, bila awal-awal buat booking, beli tiket tu, minta I want halal food. Tanya dulu, do you provide halal diet? Kalau ada boleh, kalau tak ada jangan naik, kita main lain ataupun cuba vegetarian menu ke apa ke. Okey, tapi kebanyakan international airline mereka ada halal diet. Okey, sebab mereka ni customer oriented dan mereka nak Muslims travel dalam pesawat mereka. Jadi tanya awal-awal ketika sebelum buat booking tu, sebelum bayar tiket tu. Okey. Berapa flight hours diperlukan untuk menjadi kapten? Saya tak pastilah sekarang ni berapa. Yang ni saya tak dapat jawab. Okey, ada syaratnya tu. Dulu bila saya zaman saya co-pilot dulu, saya perhatikanlah benda ni sebab saya pun nak hours cepat supaya dapat jadi kapten. Bila jadi kapten dah ni, saya dah lupa dah berapa limit dia, ya. Okey, jadi maaf tak dapat nak jawab. Concorde sudah. Berapa had umur untuk jadi pilot penerbangan? Okey, pilot pension 60. Kalau di Malaysia ni 60 dan ada pilihan, ada option untuk
tambah menjadi sehingga ke 65, dipanggil under contract. Under contract ya. Jadi kerja sampai umur 60, provided dengan syarat masih sihat. Okey, mata nampak, tangan steady. Okey, kalau tangan nanti nak tekan butang kan. Ataupun cari butang, mana butang tak nampak ni. Itu tak boleh lah kerja pilot dah kan. Okey. Jadi 60, kalau syarikat masih memerlukan kita, boleh extend sampai umur 65. Itu contract base ya. Okey, kalau diperlukan dan dengan syarat kesihatan baik. Jadi faktor kesihatan ni memang penting ya. Jaga pemakanan, selalu bersenam, berehat, apa semua tu. Macam mana Kapten boleh minat bidang hadis dan sunnah? Okey, soalan terakhir ya, dah 10.30. Tak tahu nak kata. Memang minat kot. Sebab hadis ni, bila kita baca Quran, penting hadis menjelaskan Al-Quran. Sebab salah satu peranan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah menjelaskan Al-Quran. Okey, jadi kita kena kuasai hadis sebab hadis itu akan menjelaskan maksud Al-Quran. Itu nombor satu. Nombor dua, kita ni panggil diri kita ahli sunnah wal jamaah. Kan? Ahli sunnah wal jamaah kan? So, ahli ni dia dua maksud. Nombor satu, pakar. Okay, ahli kimia, pakar kimia. Ahli cuaca, ahli meteorologi, pakar cuaca. Jadi, kita ni ahli sunnah. Kita kena pakar sunnah. Okay? Jadi, we have to know hadis. We have to know sunnah. Jadi, kena tahu. Dan nombor dua, ahli ni pun bermaksud keluarga. Jadi, saya nak satu keluarga dengan orang-orang yang yang faham sunnah tu juga. Jadi, kerana dua ni, kita kena faham hadis, kena faham sunnah. Dan kemudiannya kita berjemaah. Berjemaah tu tak semestinya ramai-ramai kat sini. Berjemaah itu ialah kita berjemaah dengan para sahabat dahulu. Kita berjemaah dengan generasi salafus soleh. Walaupun kita di sini berseorangan, tapi kita sama manhaj, sama metodologi, sama akidah, sama ibadah dengan mereka, maka kita berjemaah dengan mereka. Jadi, saya tak naklah jadi duk pegang bendera ahli sunnah wal jamaah, tapi apa benda pun tak tahu. Apa benda tentang ahli sunnah wal jamaah pun tak tahu. Definisi pun tak tahu. Kemudian konon-kononnya nak jadi sekeluarga dengan dengan sunnah. Kemudiannya jadi ahli kepada sunnah, pakar pada sunnah konon, kan? Tapi tak ikut sunnah, tapi tak tahu sunnah. Kemudian kita baca Quran. Kita baca yang Arab, kita mentadabbur maksudnya, dan salah satu daripada tadabbur ialah kita mengetahui sunnah, sebab sunnah tu akan menjelaskan Al-Quran kan. Waqimus solat, dan dirikanlah solat. Nak macam mana solat? Sunnah explain. Puasa, macam mana puasa? Sunnah explain. Macam mana zakat? Sunnah explain. Macam mana haji? Sunnah explain. Dan macam-macam lagi, sunnah explain. Jadi kita kena menguasai sunnah tu supaya kita tahu itu yang sahih, itu yang tepat, itu penjelasan dia macam mana, ya. Jadi, sebagai ahli sunnah wal jamaah, saya tak mahu sekadar nama kosong saja, tapi betul-betul ahli, betul-betul pakar dan betul-betul ahli sekeluarga dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu secara ringkasnya kenapa saya minat dalam bidang hadis, minat dalam bidang sunnah ini, ya. Kerana kita ini ahli sunnah wal jamaah. Jadi sudah pun lebih 10.30. Terima kasih kerana mengikuti FB Live ini. Terima kasih atas soalan yang kemukakan. Minta maaf jika ada yang saya tidak dapat jawab dengan baik. Okey, saya tutup dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.